Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan secara ringkas dan padat mengenai M+ online platform. Okey, kita akan go through satu persatu semua function yang ada dalam ni. Okey, macam video sebelum ni saya dah cerita, saya galakkan semua untuk pakai Microsoft Edge sebab kalau kita guna browser yang lain, bukan tak boleh trade, boleh, tapi tak 100% function seperti kalau kita guna Microsoft Edge yang kita run menggunakan Internet Explorer. Okay, kalau tak faham boleh refer kepada video saya sebelum ni. Okay, alright, tanpa buang masa, jom kita go through apa yang ada dalam trading platform ni. Okay, so saya assume anda semua dah set up, senang je, follow je dan login guna password dan username. Okay, dan ini adalah paparan yang anda akan lihat bila anda login lah. Okay, di bahagian atas ni kita ada, di sini kita akan tengok profile. Okay, dalam profile ni akan keluar segala personal information mengenai diri anda, nama, IC, alamat, nombor telefon dan email address, dan account details bawah tu anda punya client code dan CDS account number. CDS account number tu penting untuk anda tahu, tak perlu hafal lah, tulis je. Untuk kalau nak apply IPO melalui internet banking ataupun melalui EMITI, anda kena gunakan account number CDS tu. So nak dapat account CDS number boleh dapatkan di profile. Okay, dan bawah tu adalah dealer name, nama saya. Okay, seterusnya adalah account summary. Okay, dekat account summary ni ada beberapa terms, okay, yang saya akan terangkan kemudian. Yang penting untuk kita tahu adalah trust account dan available trading limit. Okay, contoh kita masukkan duit ke dalam account trading sebanyak RM1,000. Amount tu akan keluar di trust account sebanyak RM1,000. Okay, dan dekat available trading limit ni 99.5% sahaja. Okey, maksudnya kalau masuk 1000 akan keluar dekat situ 99,995, tolak RM40. Okey, tujuan dia kurangkan trading limit tu sebab in case kalau kita trade maksimum gunakan duit tu, so balance yang dia tolak tu adalah akan digunakan untuk brokerage, untuk stamp duty dan sebagainya. Okey, so kalau kita masuk 1000, kita tak boleh trade 1000, dia akan tolak 0.05% tambah RM40. Okay, so setiap kali kita nak trade, kita jangan tengok dekat trust account ni, kita kena tengok dekat available trading limit, berapa yang ada, itulah jumlah yang kita boleh trade. Okay, seterusnya portfolio. Portfolio ni adalah counter yang kita dah beli dan kita masih pegang. Account ni ada satu counter yang masih di hold. Okay, so ini bukan buy call, ini contoh saja. Dia akan tunjukkan sini berapa harga kita beli, berapa unit quantity, average price dan market value berapa. Macam contoh sekarang ni unrealized profit RM40 dan persen unrealized gain adalah 2.7%. So lagi banyak counter yang anda beli, dia akan senaraikan kat sini lah. Okay, seterusnya payment ni adalah untuk kita deposit duit. Okay, bila anda tekan deposit ni, akan keluar dua cara untuk kita deposit duit ke dalam trading account, manual dan FPX, direct transfer. Okay, so zaman sekarang ni saya rasa tak ada orang pakai manual lah kot, Allahualam lah kalau ada, sebab semuanya guna internet banking. So suka saya ingatkan, kalau nak transfer duit, gunakan account bank yang ada, yang menggunakan nama anda sendiri. Okay, yang anda register masa buka akaun CDS tu, gunakan akaun yang sama untuk deposit duit. Okay, kalau guna akaun orang lain, nanti dia akan ada isu lah. Okay, so mungkin duit tu akan stuck dan anda kena declare siapa owner akaun tu dan sebagainya. So paling mudah transfer dan gunakan akaun yang ada nama anda sendiri. Dia kalau nak transfer online ni, minimum adalah RM1,000 dan maksimum adalah RM30,000. So luar daripada amount tu tak ada pilihan, anda kena guna manual transfer. Okay, biasanya kalau anda transfer, dia akan ambil masa yang tak lama lah. Kalau contohnya hari ni pagi sebelum market open pukul 8 kita transfer, InsyaAllah by the time market buka tu
duit tu dah ada dalam. Okay. Kalau kita deposit petang selepas pukul 5, the next market day baru akan duit tu available dekat kita punya limit. Alright. Okay, lepas tu withdrawal. Okay, withdrawal ni kita masukkan client code, withdraw sebagai check ataupun cash. Okay, yang penting sekarang kita nak kena tahu berapa kita boleh withdraw. Okay, macam contoh sekarang ni dia tulis atas ni trust amount 1643. Okay, tapi kita tak boleh keluarkan 1600 ni. Kita kena tengok yang bawah ni, available trust withdrawal after minus outstanding purchase, iaitu RM191 saja. Okay, dia sebenarnya macam ni. Kalau kita, bila kita trading ni, contoh hari Isnin saya jual satu counter dan dapat RM1000 lah contoh. Saya tak boleh terus withdraw amount tu hari yang sama. Okay, saya kena tunggu 2 hari sampai duit tu dah clear, baru kita boleh withdraw. Okay, so maksudnya lepas kita jual tu kita tak boleh beli apa-apa counter dah. Kita tunggu 2 hari baru kita boleh withdraw duit tu. Tetapi kalau hari Isnin tu saya jual counter tu, automatic amount tu kita boleh guna untuk beli counter yang lain instantly pada masa yang sama juga. Okay, tapi kalau nak withdraw kena tunggu 2 hari. Okay, bab tu saya akan explain kemudian. Tak susah pun, tapi ada sistem je lah. Okay, dan kita pilih bank, account bank, amount dan sebagainya. Remark tu tulis je withdraw ke apa ke, tak ada masalah. Dan status untuk kita check. Macam ni contoh dah ada, saya pernah buat withdrawal dulu. Dia akan beritahu status macam mana lah. Ok, itu saja bahagian atas ni, tak ada apa. So jangan pening-pening kepala, walaupun kita tengok platform ni macam complicated, banyak benda, banyak nombor, banyak terlalu banyak perkara, tapi tak semuanya kita guna. Hanya beberapa item saja yang kita akan usik, okay, untuk trade, untuk beli dan jual. Alright. Ok, seterusnya bawah ni ada tarikh dan masa. Macam sekarang ni malam, so market dah tutup. Ok, dan ini adalah indeks KLCI. Ini adalah indeks untuk hari ini. Kita boleh tengok hari ini merah. Maksudnya merah tu dia open pada paras yang tinggi dan close pada paras yang lebih rendah daripada open tadi. So dia merah lah, negatif 0.04%. Volume hari ini, volume yang ditunjuk ni 2.8 bilion ni adalah volume untuk trading hari ini. Okay, sepanjang hari tadi 2.8 bilion unit, dan value adalah jumlah amount di dalam RM untuk volume tadi. So jumlah amount RM ini adalah 2.174 bilion. Counter yang naik 451, yang turun 468 dan 415 tidak berubah. 30% ni adalah buy rate. Okey. Ujung ni kalau kita nak beli jual dekat sini. Okey. Mudah aja. Contoh kalau kita nak beli, kita tekan buy, dia akan terus keluar pop-up window ni dan kita masukkan quantity. Okay, quantity ni adalah dalam lot. Okay, so kita tahu yang satu lot bersamaan dengan 100 unit. Kalau zaman 90-an dulu satu lot bersamaan dengan 1000 unit. Tapi sekarang dah ada lain. Okay, so contoh kita nak beli 1000 unit. So kita just masukkan 10 bersamaan dengan 1000 unit. Okay, dan masukkan. Ok, contoh saya setelajap lah, saya tak tunjuk. Macam ni tadi kita tengah klik time ni. So bila kita tekan buy tu, time lah yang kita nak beli. Kita masukkan contoh 10 untuk 1000 unit, dan kita masukkan harga. Ok, dan send. Ok, bila kita send aja dia akan tanya kita trading pin. Trading pin adalah sama dengan password yang kita gunakan untuk kita login platform tadi. Ok, send now, masuk trading pin, dan seterusnya next nanti kita akan belilah. Okay. Dan sell pun sama, kita klik dulu dekat counter apa yang kita nak jual, tapi of course lah kena beli dulu. Kalau tak beli dulu terus jual tak boleh juga kan. So sama, masukkan berapa unit nak jual dan harganya berapa, dan masuk trading limit, trading pin macam biasa, dan send. Okay. So mudah saja. Okay, dekat sini kita ada home. Home ni kalau kita dah jauh, klik jauh-jauh, kita klik home, dia akan kembali ke muka hadapan ni lah. Okay.
dan sini ada stock, indices, market. Okey, contoh macam kita tekan satu counter contoh counter Asia. Asia, bila kita double click, dia akan masuk ke dalam Asia punya trading untuk hari ni lah. Kalau anda masih tak faham tentang perkara-perkara yang ada dalam ni, boleh tengok dalam video saya yang lepas. Saya ada cerita pasal market depth. Situ saya ada explain apa semua benda yang ada dalam paparan ni. Secara ringkas, yang sebelah kiri ni adalah transaction yang berlaku hari ni daripada pukul 9 pagi tadi sampai market close pukul 5. Dan yang tengah ni yang macam gunung ni adalah tick chart. Maksudnya menunjukkan turun naik harga pada hari ni. Anda boleh tengok sampai petang tiba-tiba naik tinggi dan disertakan dengan volume. Bawah ni volume. Lagi tinggi batang lidi ni, lagi tinggilah volume. Dan sebelah kanan ni adalah market depth. Saya dah explain dalam video yang satu lagi, so anda boleh tengok video tu lah. So bila kita dah klik satu counter ni, kita klik stock ni, kita boleh klik general info. So general info ni dia tunjukkan Asia ni dia dalam sektor apa, dan dia listed dalam main market ke atau ace market ke. Untuk pengetahuan, kita cuma ada 3 market. Alright, ada main market, ace market and lead market. Tapi kita boleh trade untuk main dan ace saja. Lead market tu bukan untuk kita lah. Alright. Dan dia tunjuk juga berapa share issued, berapa market cap, dan boleh short sell ke tidak, syariah compliance ke tidak, dan yang lain-lain ni menunjukkan banyak info pasal fundamental analysis lah. Dia punya financial position. Yang secara ringkasnya, financial info sini kita boleh tengok last financial year, berapa revenue dia, berapa net profit dia, earning per share dan sebagainya. So secara ringkas kita boleh dapat info-info tu dekat sini, stocks, general info. So kita balik kepada tempat tadi, trade details. Kita akan balik ke muka yang asal tadi. Alright. Kalau ada news pula, kita boleh klik sini, announcement, news. Ini adalah semua news pasal Asia. Kita boleh cari kat sini. Dia ada appointment, ada director baru ke, ada AGM ke dan sebagainya. Dia ada announce buat corporate activity ke, semua dekat sini. Balik pada home. Indices ni adalah index. Saya suka tengok index sebelum saya start trading. Sebab kita tekan listing. Ini index. Yang atas sekali tu KLCI menyeluruh, dan yang bawah tu semua indeks-indeks yang ada lah, consumer, industrial dan sebagainya. Tekan yang tengah ni, kita boleh tengok indeks hari ni. Contoh, kalau hijau tu maksudnya bagus lah. Contoh consumer product ni meningkat indeks ni daripada pagi sampai ke petang. Dan macam healthcare, property, plantation ni, kita nampak indeks ni menurun. Sebab biasanya ini adalah sesi profit taking lah. Sebab semalam healthcare ni dah naik, so hari ni orang buat sesi pengambilan untung. So orang jual profit, jual counter masing-masing, dan indeks pun turun lah. So kalau contoh saya nak beli satu counter, contoh Bintai. Bintai, sektor dia adalah industrial product and services. So saya personally, saya suka tengok dekat dia punya indices, industrial product. So tengok kalau indeks bagus, so ada kemungkinan juga yang counter tu akan perform untuk hari ni. Kalau indeks tak cantik, menurun aja untuk hari tu, so saya akan berfikir 2-3 kali lah. Tengok secara individual stock tu pula, adakah stock tu kita boleh tengok mampu naik ke tak harga dia kan. Seterusnya dekat sini sebelah market ni, ada satu lambang kotak ni. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita guna selain daripada Internet Explorer dan Microsoft Edge, kita tak ada function ni. Kita cuma ada page depan je, dan kita tak boleh kreatif untuk ubah layout ni sesuka kita. Dia agak fix, dan tak boleh, kita nak modify lah. Tapi bila kita gunakan Microsoft Edge, Internet Explorer, kita boleh ubah layout ni mengikut kehendak kita.
Contoh macam sekarang ni saya letak yang contohnya saya letak I. Ini kita boleh ubah-ubah ni. Kita boleh tekan dekat spanner ni, kita nak ubah kepada top loser ke, ataupun kita nak letak news ke, market trade monitor ke dan sebagainya. Itu anda boleh bagger sendiri nanti, anda boleh explore sendiri nanti, tengok mengikut kesesuaian lah. Okay. Bila anda tengok sini ada nombor sampai 6 kan, so anda boleh setting 6 layout untuk mengikut kesesuaian anda. Saya tak guna banyak layout. Saya suka tengok main page ni dah ok dah bagi saya, dan page kedua saya set up macam ni. So dekat sini mudah sebab yang first ada market trade monitor. Market trade monitor ni maksudnya bila hari market open tu, kita akan dapat tengok pergerakan jual beli saham tu secara live dekat sini. Okay. Kalau banyak volume masuk tu, contoh DNAX ada orang beli banyak kan, ZAS DNAX panjang. So kita boleh tengok counter mana yang aktif dan counter mana yang kita fikir ada momentum untuk kita consider untuk belilah. Okay. Dan bila kita klik counter tu, dia akan terus keluar dekat fast code ni counter yang berkenaan. Okay. Dan dia automatic keluar juga dekat technical analysis ni, boleh keluar chart untuk counter tu lah. So kita boleh go through secara roughly, tengok chart tengah uptrend ke, downtrend ke, okay, dan sebagainya. Okay, itu sebenarnya. Kalau guna selain daripada H dan IE, kita tak ada function 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okay, tekan nombor 1, dia pergi dekat page depan. Ini secara ringkas anda boleh tengok sendirilah. Macam ATIMES ni, dia tunjukkan previous close harga berapa, harga tertinggi hari ni berapa, harga terendah berapa, buy Q, sell Q dan sebagainya, dan volume hari ni. Macam biasanya, macam sekarang ni, dia automatic akan sort ikut most active volume. So counter yang keluar kat depan ni adalah counter yang paling aktif, yang dia sort ikut volume. Contoh macam ni, volume terbanyak yang ada transaksi adalah ATIMES, ni volume, dan seterusnya. Okay. Alright, kalau tengok kat sini pula, okay, nombor 1 ni adalah counter pertama. Contoh saya klik yang bawah ni, pertama, dia tengok dia jadi 15. So counter ke 15 dalam page ni. Okay. Dan dalam page ni ada 50 counter, dan ini adalah page pertama daripada 10 page. Okay, contoh kita tekan arrow ni, okay, dia pergi kepada page kedua, counter ke 51. Okay. Okay, dekat sini ada satu lagi function yang kita boleh buat. Macam saya ada buat satu folder untuk trade, satu folder untuk potential. Okay. Cara nak setup benda ni, kita tekan buku warna kuning ni, dia akan keluar organize favorites, dan kita boleh tekan new, kita akan masukkan satu lagi folder. Contoh saya buat folder baru, potential 2, ataupun saya tulis swing lah, swing. Ok, done. So bila kita check kat situ, dia keluar satu lagi swing. Contohlah saya tengok Yaptek ni, saya kata, oh, ini bagus ni, ada potensi ni Yaptek ni. So saya plan untuk masukkan counter ni ke dalam saya punya swing, untuk saya consider untuk untuk trade kemudian kan. So saya right click kat Yaptek ni, saya add to favorite, saya masuk swing. So bila kita tekan dekat swing tu, akan ada Yaptek. Macam sekarang ni saya gunakan trade. Ini adalah counter-counter yang saya pernah beli. Okay. Saya akan keluar dekat sini. Itu function buku warna kuning ni, untuk kita tambah folder atas ni. Okay, untuk kita monitor lah, senang monitor. Okay, satu lagi function yang selalu saya guna dekat M+ Online ni adalah dia punya chart. Okay. Contoh ATIMES, kalau saya nak tengok chart, saya right click, saya pergi M+ WeSlide. Okay, benda ni memang siap-siap ada bila kita dah set up platform ni. M+ WeSlide ni memang dah ada. So kita klik, okay, dia akan buka chart, candlestick chart. Okay. So mungkin ada orang selesa gunakan TradingView dan sebagainya, chart-chart daripada luar lah, third party. Saya gunakan juga TradingView, dan saya gunakan juga chart yang sedia ada M+ bagi ni, sebab ada serta-serta function dia yang bagi saya memudahkan. Satu lagi, dia free. Kalau kita nak letak indikator berapa banyak pun boleh.
TradingView tu limited indicator dia kecuali kita subscribe untuk premium punya package lah. Okay. Dan satu lagi dekat M+ with slide ni, kita boleh search selain daripada search counter. Okay, contoh search counter kita type di next dan keluar di next. Okay. Selain daripada tu kita boleh search ikut index ataupun ikut sektor, contoh teknologi. So kita boleh tengok sektor teknologi sekarang ni dia punya chart macam mana, dia tengah pullback ke, dia tengah downtrend ke dan sebagainya. Contoh consumer product, consumer macam mana. So kita boleh study lah, okay, technical, secara technicalnya adakah counter tu dah melakukan pullback ataupun sektor tu dah pullback. So kita boleh consider untuk beli counter-counter yang berkaitan dengan consumer product. Contoh KLCI, FBMKLCI. Ini KLCI index. Okay. Sekarang tengah sideway ni. Right. Okay. So itu dia. Itu adalah chart. Okay. Mudah kita nak tengok. Kita gunakan M+ with slide. Secara roughly itu saja yang anda perlu tahu. Dan saya tahu, saya yakin anda lagi pandai. Maksudnya anda akan go through ni nanti. Benda ni dia akan pandai bila kita selalu beggar lah, selalu tengok-tengok. Okay, kalau kita baca, kita tengok video ni pun kadang-kadang kita lupa. Tapi bila kita practice tu, insyaAllah dalam masa tak sampai seminggu, kalau hari-hari kita menghadap tu, kita dah tahu dah, kita dah cekap dah nak beli macam mana, nak jual macam mana. Okay. So ini just pengenalan saja. Saya pun tak suka buat video panjang-panjang, nanti boring sejam 2 jam kan, orang bukan tengok pun. So anda secara santai-santai tengok, dan nanti besok bila market open, anda boleh buka platform sendiri dan klik lah mana-mana tu. Okay, jangan risau tak hilang duitnya. Kalau dah ada masa, sebab nak beli jual tu kena ada password kan. So insyaAllah tak rosak punya. Okay. So sampai itu saja. Saya rasa next time nanti saya akan ajar lagi detail lah. Okay, secara detail macam mana kita nak trade, okay, macam mana kita nak gunakan platform ni untuk bagi advantage kepada kita untuk kita buat decision yang cepat. Okay, saya akan explain kenapa saya gunakan saya punya platform macam tadi, yang ni sebab-sebabnya. Dan mungkin kalau anda rasa sesuai untuk anda pun boleh tiru saya. Tapi sebenarnya trade ni subjektif. Okay, tak semestinya benda ni serasi dengan saya. Anda pun rasa benda tu sesuai dengan anda, wallahu alam, tak tentu. Okay, mungkin anda ada cara sendiri yang sesuai untuk anda sendiri. Okay, ya, itu semua tertakluk kepada kita punya trading plan dan kita punya cara trade lah. Okay, kalau orang yang suka nak trade cepat, fast in fast out, ada cara dia sendiri. Kalau orang yang suka swing, ada dia punya plan sendiri, dia punya strategi sendiri. Itu semua anda akan jumpa along the way. Bila anda dah start trade nanti, anda akan jumpa dia punya rhythm tu. Okay, so jangan risau. Trading is about journey. Okay, ini bukan, trading ni bukannya kita nak cepat kaya, hari ni start invest, besok dah double duit. Tak macam tu. Okay, yang penting kita nak duduk lama dalam trading ni. Okay, kita nak belajar, dan kebanyakan trading ni adalah kita belajar daripada pengalaman kita. Okay, so don't give up. Mungkin first time, second time tu trade mungkin tak berapa jadi ke apa ke, insyaAllah kalau kita belajar dengan betul dan control kita punya emosi, in long term kita akan consistent profit. Alright. Okay, so sampai itu saja saya rasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.